Baik, sekarang kita bersama di segmen motivasi pelajar, di mana kita akan bersama dengan narasumber, itu Yang Mulia, Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, konselor dan juga motivator. Untuk pagi ini bersama Auda akan mengundangkan tajuk kita, CSDS. Apa sebenarnya dimaksudkan dengan tajuk kita ni? Jadi kita ucapkan Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Syukur. Alhamdulillah. Satu lagi tajuk yang menarik. CSDS. Apa sebenarnya yang terkandung dalam tajuk ini? Jadi apa kata kalau kita terus saja bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri untuk berkongsi mungkin secara mukadimahnya pengenalan kepada tajuk kita pada pagi ini. Silakan Cikgu. Baiklah, terima kasih Maira dan juga Ammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi memang beberapa hari ini sudah ada orang melihat daripada IG RTV ya. Apa kan itu cikgunya? Tapi kalau memang orang familiar dengan perkataan CSDS itu dengan, tapi saya sebenarnya CSDS ini ialah cukup sampai di sini. S1 kalau ada lagunya tuh cukup sampai di sini saja. Tapi ini cukup sampai di sini. S1 adalah semua. Apa yang akan saya tekankan tajuk hari ini cukup sampai di sini ini semua tu ialah ada 3 peringkat. Satu kepada ibu bapa, satu kepada guru-guru dan satu adalah kepada pelajar. Okay? Bila kita ni melihat wawasan 2035, saya ni baru-baru ni pun alhamdulillah kata ni baru je merayakan hari guru yang ke-34 kali ya. Jadi memanglah kata ni melihat guru-guru tu banyak ada tu. Jadi di sana melihat apa sebenarnya lagi yang kita ni fokus. Kalangan ni aturannya merah. Kita ni anak-anak kalangan ni banyak pandai. Betul. Banyak ni. Maknanya Esta ni banyak tu. Berputiknya Esta-nya tu. Zaman kami dari sampai setahun. Dah ada Esta ni. Dulu dapat 5 O level tu kira suatu pencapaian indah. Tapi sekarang ni enggak. Semua orang dapat A ni. Jadi walaupun inilah saya beritahu cukup sampai di sini tu kan. Kayaknya katanya ni one thing yang perlu kita fikirkan, kata ni perlu melihat wawasan 25 iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan berjaya. Kenapa ya pendidikan dan berkemahiran itu? Ini yang penting. Anak-anak kita ni saya beritahu tadi pandai belajar, mentawatir. Tapi apa yang ketirisan, apa yang tadi terlepas pandang, ialah kemahiran. Kemahiran ini kadang-kadang anak-anak kita ni pandai belajar, tapi ada yang dia tahu. Dia tahu bah. Saya kadang-kadang kami takut juga belajar pelajaran ini kadang-kadang ada yang ya pandai. A level ni 4, khususnya pun luar negeri ke dalam negeri semua hebat. Tapi ada perkara yang ia anda pandai. Macam ia anda pernah dididik. Itu kemahiran ini. Saya nak kata ni, kadang-kadang bapa ni terbakar. Saya kena tanya tu, Man, kau pernah nukar bab? Tidak. Karena dia bertanya, bab pun dia tahu. Apa kan bab ni? Oh, aku lampungan darak. Betul. Barang macam ni penting. Sehingga saya tanya lagi tu, ada kalau saya selalu ceramah, siapa sini yang pandai masak nasi? Adalah angkat tangan. Tapi kalau soalan kedua tu merijab. Siapa sini yang pandai angkat tangan, confident? Nasi berani banyak kau takut. Harus sigoninya merijab soalannya. Jadi barangan ni, ialah saya ingin mengungsikan, alhamdulillah baru-baru ni kami pun baru keluar negara berjumpa pelajar-pelajar. Jadi barang macam ni it's not only pasal akademik. Kemahiran. Betul. Kemahiran ini penting kalau anak-anak kita ni belajar di luar negara ataupun di dalam negara ni, barang-barang yang basic ni perlu ada. Bukannya misi pandai saja. Sekiranya kalau di rumah malah pintu nok patua. Kalau rusak dia akan dilagau jo orang akan mengusai Karena kita ni dulu tani pandai tu. Betul. Indong memberi kemahiran ni Betul. Menyangkul, menskop, mengair-ngair rumput,
Semua. Jadi kemahiran ini yang anda belajar di sekolah lah. Betul. Tapi dulu ada, kalau masa dulu tukang masak berkabun, masak apa kan. Jadi barang ini yang katanya itu ketirisan tadi itu, kelupaan. Sehingga bila ya di luar negeri, kemahiran semana ini indah ya ya tahu Pak. Yang ditakuti lagi kalau dulu tadi damit-damit salutnya kalau indung katanya don't talk to stranger. Kan? Ini kalau anda don't answer unfamiliar number. Ini penting saya ingin kongsikan. Kalau dulu kalau saya jumpa ingatin ya, don't talk to stranger. Karena ini don't answer unfamiliar number. Ini yang diantara perlu ketanian. Sekarang ini skema ini banyak. Betul. Sehingga ada pelajar-pelajar di luar negara karena skema ini, Pak. Ini yang ingin saya kongsikan lah. Anda kira lah di luar negara atau dalam negara. Kalau nombor itu lain, lain bernombor itu, Pak. Nanti dijawab. Sebabnya kata ni tahu. Banyak sudah contoh-contoh yang kami jumpai. Alhamdulillah, kami bersyukur baru keluar negara ni, baru balik. Yalah, ini yang kemahiran yang kadang-kadang anak kata ni dah terdapat ni. Pandai belajar, pandai ya Allah ya Tuhanku, merijab. Inggrisnya ni Allah. Lagu-lagu aku paham kadang-kadang. Apa kan kau ni kau? Pandai kau cakap Melayu kau macam itulah. Tapi bertakut bah. Tapi itu kemahiran hidup ni perlu ada. Betul. Saya beritahu, nyantai jauh. Masak nasi saja bang. Kalau berada di luar negara, di negara Eropah kan. Itu saja basicnya. Saya tanya tu, macam mana masak nasi? Pakai apa? Dia menjawab bagus juga. Pakai rice cookernya benar pulang tu. Kalau kayu apinya lama banyak tu. Zaman kami tu. Ininya rice cooker. Jadi bila rice cooker macam mana dibuat? Ininya pakai jari ada gitunya. Memakai suruhnya dan siringan tu dilap supaya benda basah. Betul. That is a basic thing yang perlu dorang ada. Betul. Walaupun orang pemandai belajar kalau di luar negara, cuma ni ya. Walaupun kadang ini boleh buat video call, tapi ini yang perlu diterapkan pada anak-anak kita. Anda kira, ada yang bertanya, start umur berapa cigunya? Dia umur 3 tahun yang kuat tu, berijab je tu. Umur sekiranya ia sudah darjah 4. Belajar tu. Menguring talur, masak mie. Ini yang basic thing yang perlu ada kanak-kanak kata ni. Jangan dia terlepas pandang. Jangan indah diajar barang-barang macam ni. Sehingga kadang sudahnya marah, sudahnya dewasa kadang membeli kereta apa? Kereta lawa-lawa, kereta mewah. Sudah pamcet ni, pandai menukar tayar. Lagawanya orang ada servis. Padahal barang ini pun basic ni. Betul. Basic. Jangan kata ni dan mengajar anak-anak kata ni barang-barang basic kan ni. Saya macam takutlah macam sekiranya contoh skema tu. Itu kami beritahu kau masa kami di sana ni don't answer unfamiliar number ataupun kalau dulunya don't talk to stranger. Artinya jangan dijawab. Kadang-kadang skema ni pemandainya lebihlah dari kalah pulang ya 5A tu tu. Tinggi lagi panunya, ilmunya tinggi lagi. Orang men-scam sehingga kata ni pun terkajut. Jadi anak-anak kata ni perlu tahu. Jadi anak ibu bapa yang ingin mengantar anak-anaknya ke luar negeri perlu berfikir ni. Kemahiran ini perlu ada. Jangan gitu kadang-kadang menyuci pakaian. Hanya kan kedobi saja antar-antar sehingga saya beritahu juga katanya sudah nanti kalau you student you must act like a student. Janganlah membeli kopi yang berbranded. Itu tidak ada cukup tu duitnya. Kadang-kadang ada ibu bapa. Cigunya kalau mengantar ke luar negeri cigunya berapakannya yang perlu dibagi kalau ya adalah self funding atau diantar oleh ibu bapa lah. Berapakan cigunya? Saya memanglah kami sudah berpengalaman. Beritahulah ni cigunya anakku ni ucap dah cukupnya. Jadi bila kami duduk baru-baru ni di luar negara ni macam mana kan dah cukup atas meja tu macam fashion branded anda dapat diberitahu lah apa brand-brand kita pun tahu lah kopi kalangan ni macam-macam sampai RM12, RM15, RM10 pun kau membeli sebotolnya pun apa ni kopi RM5 mandi pun boleh dengan kopi tu dibandingkan dengan segalas kopi macam tu. Jadi ini perkara yang kemahiran yang perlu ada anak-anak kata ni. Jangan sampai ibu bapa rasa terbeban. Dah cukup cigunya, anak pun telefon dah cukup duitnya banyak. Kadang-kadang sehingga menggunakan
ke sekolah pun, menelpon dengan kadang taksi, pakai kadang ni takkan saya kan. Betul. Padahal kata ni dulu zaman kata ni, kadang-kadang kalau hanya 2 kilometer, kalau di luar negara dulu belajar, tadi boleh jalan kaki atau pakai bas. Betul. Sebab kata ni mesti kata ni ajar kanak-kanak ni macam mana manage duitnya ni Pak. Ini yang kami takutin ni sehingga itulah kadang-kadang ibu bapanya saya heran tu, cukup cukupnya. Sekiranya sekiranya contoh, kalau di luar negara, negara jiran saja, kata ni adjust lah. Sekiranya okey, cukup 400 Brunei sekiranya. Jadi ya macam mana mengajar juga. Seminggu tu ya 100. Mesti belanja 100 Pak. Artinya pandai tak. Kalau sekiranya Monday yang beli kopi yang mahal. Jujung sekali minum yang sajok saya lah. Di minggu tu. Sebab dia sudah awal-awal hari Monday tu makai duit tu barang mahal. Pak. Jadi barang ni yang dah kena ajar ni kan. Jadi kita ni sebagai ibu bapa perlu mengajar. Okey. Kalau sekiranya 100. So 100 berapa? So at least dalam RM15 sehari. Breakfast berapa? Lunch berapa? Dinner berapa? Kadang-kadang memanglah ada sampai ke tahapan yang baru kami balikkan ni. Ada yang beritahunya, cigunya kadang-kadang membeli di kedai lagi murah daripada memasaknya. We found out, kami mendapat lulus jurnal. Kadang-kadang kalau pagi roti canai berapa ringgit jumlahnya. Tapi kalau menyediakan breakfastnya, itu satu. Yang kedua, diorang ni pelajar. Kadang-kadang diorang masa. Betul. Masa diorang tu di kanuan ni apanya. Tapi itulah nganya kalau tadi kan mikirkan dari segi kemahiran berbeza. Tapi walaupun itu lurus. Jadi itu tu tadi adjust. Kalau 100 seminggu itulah. Jangan sampai kata ni selalu ni kalau nak kata malar ni video call balar bercek. Okey sayang, cukup duitmu. Dah dia tahu cukup tu Okey pulang kalau mau makan bank in. Bank in tanya kalau mau makan menambahi, kalau kesiankan ke dia aku cukup lagi dengan muanya tu. Mua 10 sen diberi. Oh, mamanya kesimberuan hatinya, babang yang bank in tanya. Yes, ya kan? Barang ni sudah kita diberitahu. Bukan kata dinda kesian, bukan kata dinda sayang anak. Tapi kita ni mengajar dorang ni, Pak. Saya beritahu dia cukup sampai di sini tu kan. Jangan sampai kita ni pun susah hati, Pak. Kadang-kadang ni jumpa kawan ni, isterinya, anak pun dah cukup punya. Kenapa dah cukup? Apa dibalinya? Sekiranya, yalah kalau hanya di negara jiran, okeylah. Kalau di negara di Eropah, memanglah diorang menggunakan pakaian yang berbeza. Macam jaket ni kan, atau jumper kah, ataupun cardigan. Dia kan membeli sampai 4-5 pasang kan. Ya kan habis kuat sana 3 tahun betul. Balik ke Brunei pun dia berjaket lain soalnya tu. Mengapanya saja. Terfikirkan nak seorang ni paluh-paluh pulang dengan jaket yang tabal. Artinya kalau ia ni seorang yang pandai, mempunyai kemahiran, satu saja Pak. Masa winter tu pun sekiranya hanya 4-5 bulan. Apatah tu panas. Jadi kalau sudah atu pun dia terdapat 4-5 buting, saya rasakan ini tu ni kemahirannya menggunakan duitnya tu dia bersesuaian. Indah ngam, indah lurus Pak. Jadi ini kemahiran yang perlu ada pada anak-anak kata ni. Jadi inilah satu daripadanya bila kita melihat membalance satu. Penyeimbangan. Itulah ya Cikgu, kalau kita lihat juga sebenarnya ya, kita cuba berada di tempat mereka ini. Mereka ini sebenarnya memang kita ni faham mereka ingin mengikut kepada trend. Betul. Di sana developed country ataupun negara yang sudah membangun. Walhal sebenarnya perlu juga dilihat ya bagi mereka open minded sedikit. Kalau terbis dia ni bandar-bandarkan open minded, perlu dilihat apa keburukan yang ada sebetulnya. Contoh sahaja di luar sana, kata yang cikgu katakan tadi minuman ini dilihat semua orang memilih minuman itu. Jadi itu pasal kita memilih minuman itu. Walhal sebenarnya indah perlu. Benda tu indah perlu.
Baik, kita kembali bersama bagi segmen motivasi pelajar kita kerana kita menyentuh mengenai dengan pelajar-pelajar ini yang berada di luar negara, khususnya kita ni di zaman moden ini memang kita ni akan melihat kepada negara-negara yang membangun bagaimana cara mereka bersosialisasi sosial dan juga sebagainya, tapi tidak semua akan perlu kita ni ikut. Penting juga untuk kita ni masih lagi memfilter ataupun menapis-napis. Sebagai contoh tadi pengungsian, kata cikgu, kalau dilihat saja ini adalah fakta. Kalau dilihat cikgu, di luar negara memang mereka banyak yang pandai cendekiawan dan juga sebagainya. Tetapi cendekiawan sendiri pun tertipu dengan skema-skema dan sebagainya. Disebabkan mungkin ini maaflah kalau dikatakan, tapi ini adalah yang nyatanya kesombongan daripada diri atau kerana aku pandai ni dan sebagainya. Hingga kan mereka ini mudah tertipu. Jadi dengan cara sedemikian juga bagaimana memberikan nasihat kepada anak-anak ini, pelajar-pelajar khususnya, agar mereka jangan terlalu mengikut ke budaya barat berkenaan. Right. Perkara macam ni memang saya beritahu. Kita ni alhamdulillah Kerajaan ke bawah dulu yang Maha Mulia mengantar pelajar-pelajar ke luar negara. Dan insyaAllah bila balik membawa ilmu yang berbeza daripada ilmu kita ni. Tapi saya selalu sarankan kepada pelajar, kalau ilmu di luar negara tu ataupun di negara yang bukan Islam dan pendidikannya pun berbeza. Tapi kalau balik ke Brunei, kita perlu mengubah. Satu, mengislamkan apa yang ilmu itu yang tadi dapat. Jangan bulat-bulat diambil. Yang kedua, jangan lupa kata ni berkonsepkan Melayu Islam beraja. Jadi diubah suai lah. Yang tadi dimodified bah. Jangan yundo kami masa dia ni manikot bulat-bulat tu indah. Perlu kata ni mengubah sesuai dengan negara kata ni. Ilmu itu bagus memang, tapi kalau sudah di Brunei macam mana? Perlu diubah sesuai dengan cara kita ni. Ini yang kemahiran yang perlu ada ni, bukan hanya bulat-bulat itu. Jadi inilah yang saya ingin sentuhkan tadi itu, kemahiran itu. Kenapa dalam wawasan 2035 itu di atas sekali kemahiran itu. Sama juga kanak-kanak masa ni bila kemahiran itu ibu bapa sama sekali. Ini anak-anak exam ni masa ni O level, minggu depan PSR. Jadi tahun depan kalau saya selalunya beritahu anak-anak yang PSR ni bila tahun 7 itu memang di sekolah tu banyak aktiviti. Bagi saya ini adalah menuju kepada kemahiran. Secara tidak langsung lah sekiranya ia memilih ikut guling tangan. Kadang-kadang ibu bapa secara spontan apa tu ikut dia bising je langkung-langkung macam mana apa tu gong-gong macam mana tu. Tapi Indah tahu apa di sebalik itu. Betul. Karena ia sekarang tempo bila ia start tu dan concentrationnya dan barang itu teamwork. Ini yang pelajaran yang penting ni. Betul. Teamwork ni kalau sekiranya selarahnya menggandang lain bunyinya mana canai mana gong. Jadi teamwork itu penting. Dan ia mendengar itu. Kemahiran mendengar ini penting. Bilanya start di ujung, aku canai. Soalnya gong. Artinya perlu ibu bapa ni bukan hanya melihat kuling tangan itu satu muzik, bukan. Tapi kemahiran yang mereka pelajari. Macam mana fokus, macam mana cara pergerakan, macam mana menarik perhatian penonton. Ini satu perkara yang saya rasakan jangan ibu bapa jangan teleh. Belajar teko. Ini yang selalu ni. Yang teko ikut-ikutan tu nya. Mengkong yang guling tangan nak kau boleh O levelnya mati dan dirinya. Ini saya rasakan satu perkara yang indah tepat lah. Betul. Perlu saya beritahu tadi kemahiran itu. Banyak kan tu. Dia akan ikut main bola, badminton, perkara-perkara ni sebabnya sekolah ni dia kata ni mencungkil bakat. Kadang-kadang ni lihat, wow, baru pun megang bola, laju pandai. Rupanya di sana tah ia punya kemahirannya, di sana tah kehebatannya. Sama juga dengan guling tangan kah, wow, adrah misalnya, wow, boleh tahan kau ni. Bila kau melagu ratunya, aku pun kebeliangannya, belum lagi menyanyinya. Jadi di sini tah kata ni sebab itu di sekolah ada ECA. Bagi saya, kalau ada anak kita bawa burang, apanya? Aku kan ikut ni apanya? Ni. Macam baru-baru ni alhamdulillah baru 3 lapas bagian kaunseling Kementerian Pendidikan kami mengadakan final A team hari itu. Dia ni satu
saya rasa tersentuh jiwa kita ni bila ibu bapa hadir. Ini satu perkara yang penting. Sokongan ibu bapa pada anak-anak ini sangat penting. Bila kami mengadakan baru-baru di bangunan di Gadong KKBS, alhamdulillah RTB yang banyak menyokong kami lah, menangani kami memberi penggambaran. Bila anak-anak itu membuat presentation depan ibu bapanya, sehingga terharu. Bila turun ke bawah dipeluk oleh ibu bapanya dan bapanya cigunya baru pernah mendengar anak kuan ni berkeluar apaknya. Artinya di rumah dia belum bercakap bah. Bapanya anak kuannya pintar cigunya. Boleh bahujah sehingga mengalirkan air mata. Saya rasakan anilah. Bila diberi peluang anak-anak katanya ni yang katanya kan di rumah memanglah. Yang tu aku bising kawan ni. Penulis mamamu ni bisingannya. Sikit-sikit dah dapat, tapi bila dia di sekolah diberi peluang dengan ikut pertandingan-pertandingan ni, ia akan menyerlah dan melihat ini rupanya kehebatan anak-anak. Jadi alhamdulillah pertandingan A-team yang baru lalu ni baru hari Kamis yang hari Sabtu yang lalu tu melihatkan kanak-kanak itu potensi kepintaran diorang berhujah tanpa melihat teks. Kami pun rasakan inilah anak-anak yang satu hari nanti akan membangun negara kata ni. Dan alhamdulillah jurubicaranya juga, MC-nya pelajar-pelajar dan juga yang membaca doa pun kami pilih pelajar-pelajar. Ini kami rasakan melihat bukan hanya dari segi akademik. Betul. Kadang-kadang ini kan satu hari sudahnya bekerja, tiba-tiba kena suruh kau MC. Yes, okey. Aku sudah pernah. Aku pengalaman kalinya. Kalau aku kena beri peluang di RTB-nya, aku jadi MC dia. Aku tukar siapa ratanya. Aku duduk sananya. Kalau untuk kitnya, jadi pasal dia. Macam doanya. Saya suka tu kalau sekiranya saya berada di sekolah-sekolah, dia kena jemput ceramah ke apa. Saya lebih berminat kalau pelajar yang baca doa. Bagi saya inilah kehebatan seorang guru. Boleh mengajar, mendidik anak-anak itu sehingga ia boleh baca doa dia ramai. Ini satu perkara. Kadang-kadang saya tegur juga. Tiba-tiba kadang-kadang guru agama je baca doa. Kadang-kadang dilakukan pulang dilagau imam masjid baca doa. Padahal anak-anak ramai. Dia jumpa dilagau di orang itu. Beri peluang pelajaran ni macam menjadi MC itu bila kami melihat anak-anak area itu satu kehebatan. Wow, dan suara orang tu tadi suara yang komersial macam suara bis kita lah. Wow, rupanya suara mu ni cuma ni dapat sudah kau RTB ni tu dah jumpa orang RTB agak tak kau apply saja. Sebab ani melihat potensi masing-masing. Bukan hanya kita berfokus pada akademik. It's true. Akademik ini penting. Memanglah. Jangan sampai juga kadang orang tu fokus ke sana hanya sehingga terlepas sana. Jadi satu kami pertandingan A-team itu kami ingatkan pada pelajar. Jangan lupa. Jadi bila buat macam itu, apa lagi diorang belajar? Diorang belajar time management. Macam mana kata ni mengurus masa. Diorang ikut aktiviti ini juga pada masa yang sama belajar. Pertandingan ini juga. Jadi itulah. Jadi bila saya suka juga bila bertemu kehormat bertanya kepada pelajar-pelajar. Tell me 3 things yang kamu belajar dalam program ini. Bagus terjawab diorang. Satunya keyakinan diri, teamwork dan juga menggunakan masa. See, very simple. Bila temu kehormat bertanya lah diorang, everybody menjawab dengan macam-macam. Jadi ini ilmuwan ni. Jadi ini yang ingin saya kongsikan kan. Di antaranya itu tu kalau kita ni anak-anak ni yang pertama sekali anak-anak kata ni yang masih damit-damit tu, let them. Kalau orang ada kena suruh sekolah, kena pilih ke dia, jangan saya perkataan ini, jangan diracuni anak-anak ini. Jangan diracuni, jangan pilih-pilih. Betul. Apa tu kau? Apa kau dapatkan tu? Itu yang payah jawab tu. Ada pulang babanya, kena beri sijil. Hadiah. Kami alhamdulillah setiap pelajar yang ada tu mengikut A-team itu dan juga MC yang ikut mempersembahkan guling tangan itu semua kami beri sijil atau adalah untuk diorang mungkin satu hari bila tiga memohon pekerjaan memohon apapun rupanya kawannya pernah jadi MC sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Ini yang saya serukanlah kepada ibu bapa yang mendengar atau melihat pada hari ini, beri kanak-kanak tani peluang. Beri kemahiran. Jangan
fokus kepada akademik sehingga itulah saya beritahu tadi kan bila mereka berada ke luar negara. Sebab dia dididik dengan don't talk to stranger ataupun don't answer unfamiliar number. Dia kata ni ajar. Sehingga sudahnya berada di luar negeri kena scam, kena tipu. Sehingga diorang ni ke tahap trauma. Jadi bila ke tahap trauma, ini akan mengganggu diorang belajar. Jadi kalau tadi awal sudah tadi ajar, dia kata, saya ingat tu dari dulu tu, our parent don't talk to stranger. Jangan cakap sama orang dah kau taunya. Hindung-hindung kata ni tu. Now ada lagi don't answer unfamiliar number. Artinya ini kemahiran yang tadi tanamkan sudah kepada anak-anak supaya bila keluar negara, bukan saya orang ini pandai belajar, tapi pintar. Ini pintar, pandai mengelicik lah. Oh, ini dah boleh ni, I know. Ini don't talk to stranger. Ini usulnya lain macam je lama ni. Dia mau ni terkilas air di laut, tahu sudah jantan betina. Itu tinggi ilmunya tu. Atau lagi tinggi ilmunya. Baru terkilas air di lautnya, tahu sudah punya. Lain macam kau ngagak kedakuan ni, yang musim ni. Kadang-kadang barang macam mana pun perlu kemahiran. Betul. Katanya sama-sama belajar luar negara. Tiba-tiba ada kawan minjam dia RM10. Come on. Ya, aku pun sama je student ni. Satu saya beritahu tadi kan bila Amar bertanya tadi memanglah tren-tren ni mengundang. Tahulah orang mengiklankan sekalinya baju kah, minuman kah. Memang kata ni kadangnya Allah teruja akan membalian. Tapi saya selalu bertanya, if you are student, act as a student. Kita pelajar mana? Nak tanya kalau sudah bosan, you holiday, that's different. Tapi kalau student, kaya kah kau, miskin kah kau, ndak banyak usinmu kah? Act as student. Macam itu bah. Sampai jangan kata ni, kadang itu saya beritahu sehingga ibu bapa menelpon kan, cikgunya ndak cukup, cukup. Tapi janganlah sampai cukup bah, cukup sampai di sini tu. Jangan sampai berlebihan. Kadang-kadang ni kalau duit berlebihan, itu yang kita takut tu. Menggunakan orang lain ya. Nauzubillah min zalik. Dia pernah akan berhabis tu juga betul hal sedemikian. sekali. Baik, itulah ya kalau kita lihatlah ya dengan adanya pengungsian tersebut ya Cikgu. Penting untuk sebetulnya kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru-guru ini amat penting untuk kita mendidik mereka ini anak-anak ini daripada kecil lagi. Di waktu sekolah rendah inilah di sanalah peluang mereka untuk meneroka semua. Jadi kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai guru-guru kalau nampak ada rasanya mereka ini mempunyai potensi, didik mereka ini, ajar mereka ini. Mungkin saya pengalaman sendiri juga memang ada pengalaman berkenaan Cikgu, di mana diberikan peluang kepada kami sebagai pelajar untuk menerokai. Ada yang menjadi MC, ada yang menjadi pidato, ada yang membaca doa di hadapan. Jadi di sana sedikit demi sedikit saya boleh melihat ada juga yang sudah besar ini mereka berada di kawasan-kawasan ini juga. Baik kita kan sama. Itulah yang sebenarnya ingin disentuh Cikgu. Ya, alhamdulillah. Jadi apapun kita juga terima kasih kepada Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur merupakan konselor dan juga motivator. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan satu lagi topik yang menarik nanti. Kejutan tu Cikgu. InsyaAllah. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi